Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Portugal versus Ghana, yang mana Portugal menang 3-2. Nasib baiklah Diogo Costa punya kesilapan last minute tu tak dimanfaatkan dengan begitu baik oleh barisan hadapan Ghana. Kalau tak, keputusan semalam seri lah. So Portugal kiranya mereka bernasib baik disebabkan kesilapan tersebut. Ghana tak boleh manfaatkan, mereka membawa pulang 3 mata. Baiklah, untuk perlawanan ni kalau kita lihat daripada first half sampailah second half, sebenarnya kedua-dua pasukan agak seimbang. Daripada segi bertahan memang Ghana lebih kepada bertahan lah. In term of attacking memang Portugal yang lebih banyak memegang bola dan juga ball position. Tetapi in term of defending, Ghana adalah pasukan yang agak solid dengan formation ataupun bentuk mereka bertahan menggunakan formation 4-4-2 untuk meneutralkan bahagian serangan Portugal yang banyak stretch out di bahagian winger yang bertindak sebagai double 10, iaitu Otavio dan juga Bernardo Silva, dan juga di second half lebih kepada Bruno Fernandes dan juga Bernardo Silva. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Portugal. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Portugal ni? Untuk pasukan Portugal ni, ada perkara yang saya suka adalah in term of attacking mereka, corak mereka menyerang. Yang mana kalau kita lihat kepada corak serangan mereka, mereka juga menggunakan formation dengan utilize the back itu, iaitu Danilo Pereira dan juga Ruben Dias akan stay kepada bahagian dua centre back di belakang. Dan apa yang cuba dilakukan oleh Portugal adalah mereka akan stretch out the formation untuk berada di bahagian wide area. Ini bermaksud mereka akan utilizekan ataupun akan guna sepenuhnya untuk menyerang pasukan lawan menggunakan bahagian wide area. Tu sebab kalau kita tengok gameplay pasukan Portugal semalam, fullback iaitu Cancelo di bahagian kanan dan di bahagian kiri Rafael Guerreiro, mereka berdua ni akan naik lebih tinggi untuk membuat overlap dan mereka juga akan cover up bahagian wide area. Dan benda ni bukannya saja-saja mereka naik, bukan saja-saja mereka fokus untuk attack dengan penggunaan daripada fullback yang mereka utilize untuk melakukan overlap dan memberi supporting play kepada bahagian hadapan, tetapi ini adalah kerana pasukan Portugal bermain dengan double 10 ataupun dua attacking midfielder, yang mana dua attacking midfielder ni akan bertindak lebih kepada untuk cover up bahagian wide area, iaitu Otavio dan juga Bernardo Silva, yang mana kita boleh tengok sama ada pergerakan di bahagian kanan mereka akan dibantu oleh Bruno Fernandes ataupun Bernardo Silva, tetapi mostly akan dibantu oleh Bruno Fernandes lah yang bertindak sebagai wide attacking midfielder di bahagian kanan, dan kita boleh tengok Otavio untuk bertindak lebih di bahagian kiri, dan Bruno Fernandes selalunya dia akan berada di bahagian center. Ini adalah disebabkan pemain-pemain Portugal bermain dalam single pivot sahaja dan mereka cuba melakukan banyak penetration di bahagian wide area adalah kerana mereka bermain dengan berpaksikan kepada target man, iaitu mereka akan mencari João Felix ataupun Cristiano Ronaldo di dalam kotak penalti. Benda tu memang positif, tetapi boleh dikatakan disebabkan formation daripada Ghana yang berbentuk bertahan lebih solid, mereka boleh asak ataupun boleh mengekang asakan daripada Portugal yang cuba untuk utilizekan serangan di bahagian wide area tersebut. Jadi di first half kita boleh nampak yang Portugal agak struggle daripada corak permainan sebegitulah, dan kita boleh nampak yang Portugal ada beberapa gerakan yang menarik, tetapi untuk masuk ke dalam D box, untuk penetrate masuk ke dalam kotak penalti, mereka agak sukar. So apabila agak sukar, mereka cuba dengan cara yang lain, yang mana mereka jadikan Bernardo Silva sebagai deep lying playmaker. Apa yang dimaksudkan sebagai deep lying playmaker ni? Kalau kita lihat kepada bahagian tengah Portugal, mereka meletakkan Ruben Neves di first half sebagai single pivot. Jadi apabila Ruben Neves ni bertindak sebagai single pivot, mereka tak boleh nak utilize kemampuan ataupun potential yang ada pada Ruben ni untuk bermain dengan long ball. Jadi apa yang dilakukan adalah Bernardo Silva yang bertindak sebagai attacking midfielder, dia akan drop sampai sama level dengan Ruben Neves, dan dia lah yang akan progress dan juga collect the ball untuk bawa bola lebih ke bahagian hadapan. So kita memang nampak banyak, tu sebab saya kata tadi Bruno Fernandes yang banyak cover wide area di bahagian first half berbanding daripada Bernardo yang suka untuk drop di bahagian tengah bagi sama level dengan Ruben Neves untuk dia collect bola dan juga bawa bola lebih ke bahagian hadapan untuk mereka attack di bahagian wide area. Jadi
benda tu sedikit sebanyak tak boleh nak dilakukan disebabkan bahagian pertahanan Ghana yang agak agresif, pressing dan juga lebih teratur ketika first half. Tetapi segala-galanya berubah di second half, yang mana perubahan yang di second half berlaku adalah apabila Portugal melakukan pertukaran, iaitu mereka mengeluarkan Otavio, membawa masuk William Carvalho, yang mana apabila kemasukan William Carvalho ni, dia telah memberikan satu dimensi yang baru kepada bahagian tengah Portugal, iaitu William Carvalho dia ganti tempat Ruben Neves tadi sebagai single pivot yang berada di bahagian belakang, dan dia telah push Neves untuk berada di bahagian number 8 untuk Neves berfungsi lebih efektif sebagai pemain midfield untuk distribute ball lebih kepada bahagian hadapan dan untuk kekalkan ball position di bahagian tengah. So kita boleh nampaklah apabila ada perubahan William Carvalho masuk, Neves bermain sebagai number 8 dan dia lebih backup untuk Bernardo Silva dan juga Bruno Fernandes. Kita boleh tengok pemain-pemain Portugal ni lebih efektif untuk kawal dan juga attack pasukan Ghana di bahagian tengah. Dan hasilnya apa? Apabila pemain-pemain Portugal, Bernardo Silva dan juga Bruno Fernandes tidak terlalu memfokuskan attacking kepada bahagian wide area, lebih kepada narrow di bahagian tengah, mereka boleh melakukan penetration passing yang sangat lawa untuk beat orang kata apa, defensive line daripada Ghana. Kita tengok satu hantaran daripada Bruno Fernandes yang mana João Felix tak dikawal yang diletak striker untuk melakukan through passing kepada João buat larian yang bijak di belakang pertahanan. So dia berjaya menjaringkan satu gol. Dan gol yang ketiga kita boleh tengok juga hasil breakthrough daripada pasukan Portugal di bahagian tengah dengan gerakan bersama Neves dan juga Bruno Fernandes, sekali lagi berjaya menjumpai Rafael Leao untuk gol yang ketiga. Jadi benda tu sangat efektif apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Portugal di second half apabila mereka tidak lagi bermain dengan terlalu rigid ataupun tidak bermain dengan terlalu ketat untuk menyangkal ataupun untuk menyerang pasukan lawan, menggunakan mereka punya wide area dengan utilize mereka punya fullback untuk naik dan turun. So mereka lebih efektif sekiranya mereka bermain dengan lebih terbuka dan lebih ke bahagian tengah dengan melakukan penetration passing dan juga kekalkan ball position di bahagian tengah. Tu second half dia jadi lebih better in term of attacking. Tetapi apa yang boleh saya katakan yang baik lagi tentang Portugal, pertukaran di bahagian serangan, yang mana boleh saya katakan kalau Portugal boleh utilize kemampuan daripada Rafael Leao dan juga João Felix, dua gandingan ni boleh saya katakan sekiranya mereka diturunkan sebagai starter, memang mereka boleh cipta game yang lagi menarik. CR Ronaldo, saya ucapkan tahniah kepada beliau sebab menjaringkan 5 gol, menjaringkan gol pada perlawanan semalam dan menjadikan dia yang pertama menjaringkan pemain yang menjaringkan setiap Piala Dunia untuk 5 kali. So benda tu bagus. Dan kalau kita lihat peranan CR pun semalam, dia bagi all the best dan dia menunjukkan satu orang kata apa, memang minat dia dan juga usaha dia untuk bantu Portugal. Dan kalau kita lihat kepada off ball movement daripada beliau, memang banyak improve Portugal punya movement. Tetapi in term of dia nak finishing, dia dah tak macam dulu kan. Kalau kita lihat semalam, dia dah tak macam dulu. Tetapi kalau kita, macam saya cakap, kalau boleh utilize Rafael Leao untuk gantikan CR lebih awal, saya rasa mungkin Portugal boleh dapat gol yang lebih banyak lah kan. Sebab apa? Sebab semalam CR pun ada peluang tetapi dia tak boleh nak score daripada segi open play. So benda tu sedikit sebanyak merugikan pasukan hadapan. Tetapi in term of spirit, in term of bantu tim, dia still lagi ada benda tu dan benda tu bagus lah kan. Tetapi kalau boleh buat lagi better untuk tim, apa salahnya kan. Tetapi saya tak kata lah yang CR tak function. CR function sangat semalam, and dia off ball movement, dia punya pergerakan tanpa bola, dia punya link up play, dia drop. Yang menariknya tentang gandingan CR dan Felix ni adalah bagaimana mereka berdua bermain sebagai pertukaran. Siapa yang jadi target man, siapa yang drop ke bawah. Kalau CR drop ke bawah, Felix akan masuk ke tengah. Kalau Felix buka bahagian wide area, maka CR lah yang akan cover up di bahagian number 9. So benda tu bagus lah kan. Tetapi benda yang Portugal perlu baiki adalah daripada segi defending shape, yang mana semalam kalau kita lihat 2 gol daripada Ghana boleh dikatakan tidak sepatutnya berlaku. Tapi nak buat macam mana, Portugal punya defense shape agak lemah kan. Lepas tu mereka punya komunikasi, mereka punya space, mereka punya transisi daripada menyerang ke bertahan agak berkurang. Jadi mereka kena perbaiki yang tu sikit lah.
dan kena perbaiki mereka punya finishing dan lebihkan banyak movement serta creativity di bahagian wide area dan juga bahagian tengah. So jangan kekalkan gameplay first half, mainlah seperti mana second half selepas William Carvalho masuk. Dan untuk Ghana, bagi saya mereka bermain dengan baik. Mungkin percaturan Ghana sedikit silap apabila mereka mengeluarkan Muhammad Kudus, yang mana apabila Kudus dikeluarkan nampak sangat movement pemain Ghana tu agak kurang dan tak compact sangat. Waktu Kudus main, bagi saya dia adalah man of the match, and untuk pasukan Ghana dia bertindak dengan cemerlang, dia bermain dengan baik. So that is a good thing untuk Ghana. Mereka ada player muda yang boleh buat game. Tetapi sayang apabila dah satu sama, mereka buat pertukaran yang pertukaran drastik tu memakan diri mereka untuk 2 gol pasukan Portugal untuk menjadikan kedudukan 3-1. So untuk Ghana perbaikilah, sebab defending shape awal tu bagus, lepas pertukaran jadi tak apa bagus. So mereka kena cari jalan bagaimana mereka nak utilize substitution, pertukaran pemain yang boleh suit dengan gameplay secara baiklah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.